Okey, kita tengok satu A kat sini. Kamu kebanyakannya saya rasa dah belajar topik ni betul tak? Dah buat dah. Kecil pula saya besarkan sikit. Okay. Tengok nombor 1, 7.1A kat sini. Nombor 1 ni kalau kamu tengok dia bagi data banyak Data di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 50 orang murid yang datang ke sekolah dari rumah mereka. Jadi semua sekali data yang saya akan ambil ini semua sekali adalah N kita adalah sama dengan 50. Okey, semua sekali 50 sini. Bina satu jadual kekerapan supaya bilangan kelas menjadi 5. Bilangan kelas menjadi 5 maksudnya satu kelas dia punya size kelas. Kita akan ambil size kelas. Jadi size kelas kita akan tengok dulu data kita. Kita tengok data kita semua ada berapa tu. Daripada paling kecil kita tengok minimum kita. Minimum saya tengok kat situ kalau kamu tengok data dia paling kecil 1. Minimum 1 Okey. Maksimum paling besar. Paling besar 40. Kita tengok satu nampak. Saya guna teknik ular nampak. Kalau tengok mouse saya ni teknik ular dia bergerak itu. Scan kita kamu jangan scan macam ni. Ada jauh. Kita scan ikut dekat situ. Tengok 40. Okey, cari lagi. Sini 49. 49. Kemudian naik lagi situ. Okey. Jadi kat sini maksimum kita adalah 49. Okey. Jadi macam mana kita nak buat kita punya class size? Dia sebenarnya kita tengok julat kita. Julat kita kamu tengok lebih kurang julat. Kalau ikut ni sama dengan 49 tolak 1 sama dengan 48. Jadi julat kita bersatu sampai ke 49 maksudnya kat tu kita ambil 50 lah. 0 sampai 50. Jadi dia nak apa? Kelas menjadi 5 kelas. Bila menjadi kelas 5 kelas maksudnya kita boleh ambil 10, 10, 10, 10. Saiz kelas kita adalah 10. Itu cara kita nak bajet dulu okey. Saiz kelas. Okey. Ni macam mana kita nak buat? Jadi kat situ kita ambil kita punya kelas kita. Starting kat sini kelas. Kalau kita start dengan 1 pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita tak ada kosong kat sini. Contoh kalau saya mulakan dengan 1, kalau saya mulakan dengan 1, saya habis dia dekat 10. Itu kelas yang pertama. Kemudian 11 habis dia dekat 20. Kemudian 21 habis dekat 30. 31 habis dekat 40. 41 habis dekat 50. Ini kita panggil dia 5 kelas yang kita dikedaki buat. Beza dia kalau kamu mula dekat kosong, sini akan jadi 9. Macam tu. Dia habis pun 49. Tak ada masalah, kamu boleh buat. Yang ni dia tak bagi, bila tak bagi kita buat sendiri. Okey. Kemudian nyatakan had bawah, had atas, titik tengah, sepadan bawah dan sepadan atas bagi setiap selang kelas. Okey. Ini contoh bagi. Jadi kat sini kalau kamu tengok had, apa maksud had? Okey. Had adalah nilai dia ni. Ini kita boleh had dia. Sempadan lain. Had ini. Sempadan lain. Dia beza had dengan sempadan. Okey. Ini contoh macam ni lah. Kita ambil pagar. So saya ambil ni 1 hingga 10 kat sini. Kemudian 11 hingga 20 kat sini. Dua cukup lah pun boleh faham lah cerita dia. Berdasarkan 2 ni pun boleh faham lah cerita dia. Sempadan dia yang ni. Ni sempadan. Itu sepadan. Nampak? Jadi sepadan dia maksudnya kalau ikut formula dia, kita kena ambil 10 campur 11 bahagi 2. Kalau ikut formula dia lah. Ini sepadan. Jadi kita akan dapat 10.5. Ini sepadan. Kalau untuk yang ini, benda ni namanya sepadan atas. Kalau untuk Mamat ni, benda ni namanya sepadan bawah. Dia tengok kat mana dia dulu. Ini namanya sempadan. Okey.
Had yang mana? Had nombor ni. Ni had ni. Ni had. Nampak? Ini had bawah. Ini had atas. Ni sepadan. Jadi kalau kat sini kita lagi sepadan apa? Bila kita dapat seorang sepadan, kita boleh teka dah semua sepadan. Kalau yang ni 10.5, yang ni automatik kita akan dapat 20.5. Contoh ni saya tunjuk pengiraan dia lebih kurang. Okey. Kita nak faham cerita tentang apa tu? Had bawah, had atas. Sempadan bawah, sempadan atas. Okey. Tapi dia nak step satu, nanti kita akan buat. Dia nak step satu. Kamu boleh ambil nota ni dulu, tengok. Boleh? Okey. Apa yang belum buat? Titik tengah. Titik tengah, formula kita untuk titik tengah, simbol titik tengah adalah X. X adalah simbol untuk titik tengah. Titik tengah. Titik tengah sebenarnya simple je. Kita akan ambil formula dia adalah sama dengan had bawah campur had atas bahagi 2. Itu titik tengah. Siapa had kita? Contoh yang pertama kita ambil 1. Campur dengan 10 bahagi 2. Kita akan dapatkan situ 5.5. Nampak? Bila seorang ni kita dapat, yang lain semua kita dapat. Dia tak ada masalah. Seorang dapat, lain semua kita dapat. Okey? Yang ni kat sini, saya akan buat first kali. Kelas dah. Jadi had HB ni had bawah. HA had atas. Jadi had bawah untuk yang ini adalah 1, ini 11, ini 21, ini 31, ini 41. Itu kita panggil dia had bawah. Had atas untuk yang ini 10, 20, yang ini 30, 40, 50. Okey, kemudian kita ambil apa dia nak? Titik tengah. Okey, titik tengah. TT titik tengah. Titik tengah kita dah kira seorang. Bila seorang kita kira, yang lain tak payah kira. Kita congak je. Sebab bila dapat seorang 5.5, yang ini automatik dia akan jadi 15.5. Yang ini 25.5. Tengok pergerakan dia. Sama 10, 10, 10. 35.5. Dia ada pola dia. 45.5. Dia cantik lah. Okey. Untuk sempadan, saya tak muat pula ke sini sebab sebab kat sini sempadan atas, sempadan bawah. Untuk yang ini, sempadan bawah dia, kalau kamu tengok, okey, tadi kita buat sempadan atas dia 10.5. Sempadan atas yang ni, dan terbalik saya buat. Bawah dulu, baru atas. 10.5. Jadi maksudnya apa? Kesimpulan kita tambah 0.5. Kita dapat kesimpulan. Bila kita dapat kesimpulan kita tambah 0.5, maksudnya semua ni tambah 0.5. 20.5. Okey. 30.5. 40.5. 50.5. Nampak? Okey. Dan dia punya sempadan bawah dia, ambil yang ini, bawa ke sini. 40.5. Ni bawa ke sini. Ni bawa ke sini. Yang ni bawa ke sini. Dia patah balik. Tak ada macam mana? Kita tengok. Kita boleh congak dah. 10 dia jadi 0.5. Okey? Boleh faham? Ini cerita kalau dia tak bagi. Biasanya dalam exam SPM, semua benda ni dia bagi. Dia buat table, dia suruh kamu lengkapkan saja. Isi tempat kosong. Setiap satu line ni satu markah je. Contoh kalau dia kata lengkapkan sempadan atas, dia kosongkan. Jadi kamu kena isi ni. Setiap nombor ni kena betul. 5 benda betul, satu markah. Tak ada banyak markah. Sebab tu kadang-kadang dia bagi 1, 2, 3, 4, ada berapa tempat kosong. Kalau ada 3 tempat kosong, 3 markah lah. Itu untuk topik ni dalam exam. Yang ni maksudnya kita kena faham apa maksud had bawah, had atas, sepadan bawah, sepadan atas dan titik tengah. Okey, yang paling penting sebenarnya kalau dalam exam yang ini je. Titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas. Yang ni penting.
Kan saya sepadan atas, saya tak buat sepadan bawah. Titik tengah dan sepadan atas cukup. Itu selalu dalam exam. Dia jarang tanya semua. Tak ada. Okay? Boleh faham tak? No? Kalau buat 09, dia tak ada masalah. Saya tak ada masalah, boleh juga. Cuma kalau kita buat 09, tak cantik dekat sepadan bawah ni siapa? Kan? Bila kamu buat 0 ke 9, sepadan bawah tu yang tak syok, jadi negatif. Kita tak mahu yang tu. Akhirnya kita tak nak. Sebab tu saya start 1. Tapi kalau pelajar tu terbuat 0/9, teruskan. Nampak? Sepadan bawah kita tak pakai, biasanya kita pakai sepadan atas. Untuk nak buat OGIF sepadan atas. Untuk nak buat histogram, boleh guna sepadan atas. Kan? Cuma tak best bila ada sepadan bawah. Yang negatif tak syok. Kita tak mahu. Kita nak nilai kita positif. Kalau negatif ada tak seronok lah jadi. Graf tu tercantik. Itu je beza dia. Tapi kalau kamu terbuat, tak ada masalah. Histogram yang kamu wakili tu, okey, tak ada masalah. Memang wakil dia pun. Memang mewakili benda yang sama pun. Tak ada masalah. Kalau kamu jadi poligon pun sama kat cerita dia. Dia lari sikit je. Sebab apa? Soalan tak bagi. Soalan tak bagi. Dia kata bina jadual kekerapan supaya bilangan kelas jadi 5. Kamu buat 5 juga. Sebab kita punya maksimum 49. Kamu masih lagi 49. Tak ada masalah. 49 masih duduk dalam tu. Cuma tak cantik. Kan? Lepas tu kadang-kadang bila skema dengan jawapan kamu lari sikit, kita perlukan budi bicara pemeriksa. Kadang-kadang pemeriksa tengah panah hati ke apa, internet kacau ke, sekarang ni scan keluar tak kacau. Yang tu kita tak mau. Kan? Dia kacau dia tersilap memberi budi bicara. Kita tak mau. Kita nak macam mana orang lain buat, kita buat macam tu. Macam mana skema bagi, macam tu kita buat. Dia jawab spirit dan skema. Kalau boleh lebih cantik dari skema. Lebih cantik kan? Maka penuh sebab soalan ni, markah dia saya target 10 ni. Dan dia boleh pergi 15 tau. Topik sukatan serakan ni, dia boleh combine soalan form 4, dia boleh combine soalan form 5. Sebab dua-dua topik ni ada dalam form 4, form 5. Dia boleh combine, dia akan boleh duduk dalam bahagian C. Bila dia duduk dalam bahagian C, maka topik ni akan jadi satu soalan 15 markah. Okey? Kita tengok macam mana cerita dia. Kita pergi kat nombor 2 pula. Kalau kamu ambil yang saya dah ringkaskan tu, dia cantik sikit lah sebab saya dah potong dalam Word kan. Ini saya bagi yang asal dalam tag. Macam ni lah cerita dia. Okey? Dia tak faham boleh tanya. Salah. Pergi dekat nombor 2. Nombor 2 pula, dia minta apa kat situ? Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jisim dalam kilogram bayi yang baru lahir di sebuah hospital dalam 1 bulan. Nyatakan titik tengah. Had bawah, had atas, sepadan bawah, sepadan atas. Okey, bila dia dah bagi macam ni, macam itulah kita follow dia. Okey, contoh dia bagi je kita follow macam tu. Tapi, bolehkah pelajar mengubah jadual tu? Boleh. Bukan dia bagi macam ni, gambar dia macam ni, kita kena ikut dia tak? Kita biasa buat macam mana? Kita boleh buat kita ubah macam ni, jadi macam tu. Yang kita biasa buat. Jisim kilogram, kita ikut. Tapi kita tak buat macam tu, kita buat ke bawah. Contoh kita ambil 2.0, 2.4. Kita salin semula kat situ. 2.5. Ini kalau dia bagi macam ni lah kan. Kalau dia soalan dia macam subjektif. Kalau isi tempat kosong tak boleh tak boleh suka-suka ubah. 3.0, 3.5, 4.0. Saya suka buat sebelah-sebelah. 24, 29, 34, 39, 39. Saya tertinggal ke ni? 4.0 cikgu tak ada. 4.5 tu dia. 4.0 lah. 4.0, 4.4. Okey. Contoh macam ni Kemudian bilangan bayi tu kita boleh buat dalam bentuk, kalau nak buat simbol pun tak apa. Contoh kita jadikan dia, kita tahu bilangan tu adalah frekuensi, kita boleh letak F kecil. Nampak? Kita boleh ubah. Kita boleh letak sini 9, 15, 24, sini 20, 10. Ini maksudnya soalan ni kita ubah bentuk graf dia, bentuk jadual dia. Jadual.
Boleh? Okey. Soalan pula dia tanya, nyatakan titik tengah dulu, X. Kamu boleh buat macam ni, titik tengah X. Simbol untuk titik tengah adalah X. Macam ni titik tengah. Had bawah campur had atas bagi 2. Okey, had bawah campur had atas bagi 2. Ataupun pakai jari boleh? Pakai jari. 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Ini siapa dia tengah? Jangan buka satu-satu lah. Nanti bahaya cerita dia. Dia akan jadi 2.0, 2.1, 2.2. Okey. 2.2. Bila dapat seorang, yang lain kita teka lah. 2.5, 2.6, 2.7. 3.0, 3.1, 3.2. 3.5, 3.6, 3.7. 4.0, 4.1, 4.2. Dia seorang aja kita kira biasanya. Yang lain kita teka. Itu cepatkan lah. Okay. Kemudian dia minta apa? Titik tengah dah. Had bawah. Had bawah. Okay. Had bawah. Yang ini semua. Ambil salin dia. Kalau soalan suruh kita cepat sebut lah. Had bawah. Kita ambil 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Kemudian had atas. Had atas 2.4, 2.9, 3.4, 3.9, 4.4. Kalau dia minta ni bonus lah. Bonus. Okey. Kemudian sempadan bawah. Sempadan bawah kat situ. Okey. Sempadan bawah kita ambil apa? Kita kena tengok kat sini. Tengok kat sini. Sebab kita kena ambil, kita nak teka dia, kita ambil yang ni dulu. Kan? Untuk nak teka dia. 2.4 campur dengan 2.5 bahagi 2. Itu formula dia. Tapi kalau kamu biasa buat, kamu tahu lah antara 2.4 dengan 2.5 siapa? Antara 2.4 dan 2.5 itu sempadan atas. Dia sempadan atas penting dulu, bukan di bawah. 2.4 dengan 2.5 ada 2.45. Tambah 5 kat belakang. Dapat ni terus yang lain semua letak. 2.95, 3.45, 3.95, 4.45. Buat atas dulu, jangan buat bawah dulu. Sebab nanti kita dah sampai bawah ni, kita nak naik balik. Nak naik balik. Jadi kita akan ambil ni sepadan bawah dia. 3.95, 3.45, 2.95, 2.45, baru kita teka kat situ siapa. Kan? Jadi kita akan nampak 2.4, 34, 29, 24, 1.95. Itu boleh teka. Okey. Lepas tu last sekali dia minta apa? Kekerapan longgokan. Kekerapan simbol kita F besar. Kekerapan longgokan dia start tengok kekerapan. Longgokkan kekerapan maksudnya 9. Okey. Lepas tu campur bawah. 9 campur 15. 9 campur 15. Kita akan dapat kat situ 24. 9 campur 15. Kita ingat 24 campur 24. 48. Okey. 48 campur 20. 68. Okey. 68 campur 10. 78. Macam tu. Okey, cuba aku check. Kadang-kadang saya campur salah, dia betul tak? 9. Campur semua ni mesti dapat 78. Betul. Boleh? Okey, abaikan nombor ni. Ini soalan lain. Nanti tengok nombor tu pening gitu kan. Ini yang kita panggil dia sepadan atas, kekerapan longgokan, had bawah, had atas, titik tengah. Okey, dan sebagai kamu memang dalam exam soalan biasanya yang penting adalah ini sepadan atas, kekerapan longgokan. 3 orang ni penting ni dengan kekerapan. Kan? Jarang kita akan jumpa bawah had atas. Okey? Kita tengok semua soalan. Boleh? Pergi
pergi nombor 3 Let's pergi nombor 3. Soalan nombor 3. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jumlah jam tidur dalam sehari bagi sekumpulan pekerja di sebuah kilang dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 jam. Yang ini skala dia sebut apa? Kan? Pada vaksin mengufuk dan 2 cm 20 orang pekerja pada vaksin mencacang. Bila bina histogram dan poligon kekerapan pada graf yang sama. Okey, idea dulu. Nombor 3. Kita kena start dengan idea dulu. Sebelum kita buat graf. Okey, soalan dia nak apa? Kamu kena bina histogram dan poligon kekerapan pada graf yang sama. Ini graf kalau soalan macam ni markah banyak. Markah dia biasa boleh pergi 8 ataupun 7. Tu buat graf je. Buat benda ni je. Okey, apa yang kita perlukan? Okey, untuk histogram dengan poligon kekerapan, dia ada benda yang sama yang kita boleh gunakan untuk membina ni. Iaitu kita hanya perlukan titik tengah dan juga kekerapan. Untuk histogram dengan cukup. Titik tengah dan juga kekerapan. Okey, yang pertama. Kedua, kita perlu ada tambahan kelas. Tambahan kelas. 2 kelas. Okey, kat mana nak tambah? Awal dan hujung. Kena tambah 2 kelas. Okey, sebab dia ada ni poligon kekerapan. Kekerapan tambah 2 kelas. Okey, sekarang kita tengok ada berapa kelas semua. Nombor 3. Kita rancang. Semua ada kelas, tengok kelas dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asal dia ada 7 kelas. Okey, jadi kita kena tambah depan dengan belakang, maksudnya kita kena ada tambah 2, kena ada 9 kelas. Itu kena perancangan kita. Jadi kita kena buat 9 kelas. Okey, jadi kita ambil kertas graf kita. Tengoklah kertas graf macam mana. Kamu ada kertas graf tak? Tak ada, kamu ikut dulu buat Okey, kamu tengok. Kertas graf. Ini kertas graf standard bawah dia, kamu tengok. Jangan tengok nombor-nombor ni, kita tak pakai pun. Yang penting kita tengok ada berapa kelas. Kelas maksudnya setiap 2 cm satu kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngam-ngam. Kalau kita nak ada 9 kelas. Ngam-ngam. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kita dah rancang ni. Bila kita dah dapat kedudukan kelas kita okey, cukup, maksudnya kita boleh buat tegak macam ni. Dan paksi kita kena buat ujung sekali kat luar. Sebab apa? Kita perlu pakai semua. Okey, saya akan tarik ni kat luar. Abaikan nombor-nombor ataupun saya pusing lah. Nanti kamu pening tengok nombor. Nombor kita buat sendiri. Ni, sini. Okey, sini. Dah. Ini kurang pasti. Okey. Kemudian apa kita nak buat? Untuk buat histogram dengan poligon. Jangan buat paksi X lagi. Paksi Y dulu. Paksi Y dulu Tengok paksi Y dulu. Paksi Y kita kat sini kalau kamu tengok, dia bagi tadi dekat graf. Okey, nombor 4. Skala. Skala, perhatikan dulu pada paksi Y. Okay, paksi Y kita dia kata adalah paksi mencacang. Mencacang adalah paksi Y. 20 orang pekerja. 2 cm mewakili 20. Jadi kat sini, maksudnya
Dua kotak ni 20. Sini akan jadi 40. Sini akan jadi 60. Sini akan jadi 80. Sini akan jadi 100. Okey, 2 cm mewakili 60. Sampai sini je, dekat ni je. Okey. Kemudian untuk pasti X dia kata 2 cm mewakili 1 jam. Jadi ini skala dia satu-satu. Yang jangan buat. Ini jangan buat. Jangan pergi letak 1 2 3 4 salah. Jangan buat. Pening nanti. Kamu pening, pakai tak dapat buat. Hati-hati Okey. Kemudian bawah ni apa nak letak apa tu? Kita kena letak dia punya titik tengah. Yang paling senang sebab kita tahu titik tengah ni kan. Kita tengok apa titik tengah kita. Kita rancang titik tengah dulu Okay, titik tengah yang pertama X. Kekerapan kita F. Itu saja. Titik tengah. Okey, siapa titik tengah kita? Tengok. 4.05 campur 5.04 bahagi 2. Ambil kalkulator. Mana kalkulator saya? Okey. .05 campur dengan 5.04 kemudian bahagi 2. Kita akan dapat 4.545. 4.545. 4.545. Okey, jadi yang lain akan follow tu. Yang lain akan follow 4.545, yang lain akan follow. Yang ini akan jadi bawah dia 5.545, 6.545, 7.545, 8.545. Okey. Kemudian siapa? Ada lagi? 9.545, 10.545. Kekerapan kita kat situ 2, 4, 22, 64, 90, 14, 2. Boleh? Okey. Mana nak letak ni? Dekat graf kita tu. Tengok. Titik tengah kita. Untuk yang pertama, tanda saja. Kosongkan. Jangan usik Tanda saja. Tengok. Tanda saja. Untuk buat histogram dengan poligon, yang pertama jangan usik. Dia tak akan follow benda ni. Sebab ini ada 7 semua. Okey. Yang kedua ni, kita letak. Letakkan itu yang kedua. Yang kedua ni akan jadi 4.545. Seterusnya nampak 5.545, 6.545, 7.545, 8.545, 9.545, 10.545. Macam tu. Okey. Kemudian syarat yang seterusnya kita kena tambah awal dan akhir. Kita boleh teka. Kalau sini 4 maksudnya sini 3.545. Sini akan jadi 11.545. Nampak? Itu kaedah dia. Jangan pergi letak 1, 2, 3, 4 habis. Jenuh cari. Kalau kamu buat 1, 2, 3, 4 tu, kamu cari tak jumpa nanti. Dah tak jumpa tak cukup. Silap. Kita ingat cara untuk buat histogram atau poligon kekerapan. Yang terbaiklah kalau histogram saja lain. Ini sebab dia ada poligon ni. Sebab poligon dia akan gunakan titik tengah. Lepas tu kita buat plot macam biasa, macam kita plot koordinat. 4.545 dengan 2. Okey, 4.545 dengan 2. Jadi kita boleh plot yang siapa yang ni 2. 2 sini.
Dia situ je 2. Kemudian yang ini pula 4. 4. Titik. Dia nampak. Kemudian 22. 22. Lepas 22, 64. Lepas 64, 90. Lepas 90, 14. Lepas 14, 2 balik. Okey? Boleh nampak? Tengok. Akan sambung nampak dah kan? Okay. Saya akan sambung poligon kekerapan. Sebab poligon dia akan sambung titik-titik ni semua. Yang sebelah kiri start dengan kosong, habis pun dekat kosong. Poligon dia mesti sambung kosong. 2 data dia bagi. Aduh, apalah putek. Bagilah banyak sikit. Ingat poligon dia mesti mula dengan kosong, habis dengan kosong. Ini namanya poligon kekerapan. Okey, macam mana kita nak buat histogram daripada poligon? Senang aja. Kamu kena ingat histogram kita akan start dengan 2 ni dan titik tu adalah namanya titik tengah. Jadi kita akan pusing ke sini. Kaedah saya lah. Pusing, saya akan buat apa? Dekat titik yang pertama, saya akan tarik 1 bar. Yang mana titik tu mesti duduk tengah, tengah. Nampak? Yang kedua, tinggi sikit. Macam tu. Kemudian yang ini, saya ni tengah-tengah dulu. Ni, sini, sini, sini. Yang kosong tak payah, kan? Okey. Dapat macam tu, kita buat tiang dia. Siap. Poligon dan juga histogram siap terus. Okey, cuma kamu punya soalan ni sebab dia melibatkan kertas 2, nanti kotak tu dia akan bagi ngam-ngam. Dia akan bagi ngam-ngam. Dia tak bagilah kertas cross keping macam ni. Kan? Boleh faham? Cuba tengok. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, untuk histogram dia seorang je, dia very special. Dari sini histogram. Kalau orang tu minta histogram saja dia very special. Sebab histogram ni dia boleh jadi macam-macam tau. Asalkan dia punya bentuk dia mesti kotak-kotak lah. Tak kisahlah macam mana kotak. Kotak dia tak boleh jauh-jauh mesti bersambung-sambung. Kotak dia mesti bersambung, continuous. Okey, itu lebih kurang. Ini tetap kekerapan. Okey. Cuma paksi X dia boleh jadi apa? Kamu boleh letak sini, kamu boleh gunakan sempadan. Sempadan. Kalau pakai sempadan, kamu kena letak sini. Sini. Sini sempadan bawah, sini sempadan atas. Sempadan bawah, sempadan atas. Sempadan bawah, sempadan atas. Itu kalau guna sempadan. Kamu boleh guna titik tengah. Kalau titik tengah, dia kasi duduk tengah-tengah. Ingat sini sempadan bawah, ini sempadan atas, sini titik di tempat. Jangan salah letak titik kat tepi salah. Kabur.
Sekejap mana? Oh, dia kabur sikit lah sebab apa? Internet. Dia boleh nampak kat mana? Nombor 2. Yang mana Semira? Oh, yang ini tadi. Okey, kejap Nombor 2 ni tambahkan 2 kelas tadilah. Tambahkan 2 kelas yang ujung dengan kiri dan ujung. Contoh, kalau 7 tambah lagi 2 untuk kita bajet. Untuk poligon kekerapan saja ni yang penting. Ini dia kabur lah kan. Cikgu, yang tambah 2 kelas tu hanya untuk poligon sajalah. Untuk kalau untuk histogram pun okey, bagus juga kita buat. Kita kosongkan kiri, kosongkan kanan, kita buat siap. Boleh. Tapi contoh kalau histogram kadang-kadang ada dia buat macam ni contoh sini Macam ni Okey, kalau macam ni cantik. Nampak kosong ujung dia cantik. Ada setengah tak cukup, dia kira-kira tak cukup. Bila dia kira-kira tak cukup, dia boleh start half tau. Macam ni. Dia boleh start kat sini. Maksudnya dekat, betul-betul dekat ni, dia ambil titik tengah ke situ. Dia start dekat half. Dia duduk dekat tengah semuanya. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya, balance dia half saja. Ini untuk histogram. Kalau histogram sajalah. Kalau ada poligon tak boleh. Poligon dia mesti ni kena tinggal titik tengah pertama ni dengan titik tengah akhir ni. Poligon. Sebab poligon adalah dia ambil titik tengah semua sambung. Okay, ini poligon. Daripada histogram dia boleh jadi poligon saja. Okay, cuma saya nak ambilkan tadi satu tinggal Okay, sepadan titik tengah boleh, satu lagi had pun boleh, warna merah. Had kamu kena nyatakan dalam bentuk selang kelas. Sebab tu kadang-kadang kamu ada nampak histogram dia letak dalam bentuk selang kelas. Maksudnya macam ni bentuk selang kelas. Okey, contoh dia letak kat sini, dia letak bracket, dia kata yang ini contoh 20 hingga 29. Dia letak dalam bentuk macam ni. Dia bukan letak dekat satu-satu. Histogram tu special untuk histogram. Kita boleh letak selang kelas. Okay. Tapi favorite saya sebab kita ada pengiraan selepas tu yang terbaik kita pakai apa? Kita pakai titik tengah. Titik tengah yang terbaik lah. Boleh dia tak clear sangat ni, tak apa. Kenapa dia tak clear saya tak tahu. Mungkin saya punya resolution kamera saya ni kurang sikit. Okay, kita try tengok soalan seterusnya, kita try faham kalau soalan nombor seterusnya boleh buat nanti. Nombor 4 Nombor 4. Okey, nombor 4. Perancangan dulu penting nombor 4. Nombor 4 sekejap. Perancangan dia kat sini untuk nombor 4. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan tinggi dalam M pokok tebu atau juga dikenali sebagai punya cerita penuh Saccharum officinarum yang diambil dari ladang. Wakilkan data tersebut kepada poligon kekerapan. Kamu nampak je poligon kekerapan, maksudnya kamu kena rancang cantik. Rancang maksudnya apa? Yang pertama, rancangan kita, sini siapa? Kekerapan. Sini siapa? Okey, poligon kekerapan tak boleh buat. Tak boleh elak. Tak boleh orang lain. Dia mesti titik tengah. Poligon. Dan dia punya ni, kita kena buat apa? Kita punya kelas
kita kena tambah 2. Kita tambah ujung-ujung. Kita tambah 2. Okey? Untuk kelas dia kena tambah 2. Kamu kena perhatikan. Tapi kadang-kadang dia trik tau. Kalau dia dah bagi kosong, maksudnya kita yang pertama dia dah bagi, yang last kan. Dia mesti start dengan kosong. Betul? Tambah 2. Jadi berapa kelas kita asal? Asal kelas kita saya buat kat tepi ni. Okey? Saya akan buat apa? Saya punya apa? Titik tengah dengan kekerapan saja. Okey, siapa titik tengah kita? 1, 1.9. Jadi ambil kalkulator, 1 campur 1.9 bagi 2. .45. Jadi titik tengah kita 1.45. Yang pertama. Kemudian dia follow dengan 2.45. Kemudian dia follow dengan 3.45. Dia follow dengan 4.45. Follow dengan 5.45. Dia ikut terus dengan 6.45. Okey. Tapi kita kena start. Sebab dia poligon, kita kena start atas. Siapa? Atas kita kena start dengan 0.45 yang mana kekerapan dia kosong. Dia mesti start dengan kekerapan kosong. Tambahan kita. Dan last sekali pun kita kena tambah 7.45 kekerapan kosong juga. Poligon dia mesti mula kosong, habis kosong. Lepas tu kena tambah 2 orang. Kalau dia trick kamu, dia dah bagi yang awal kosong, maksudnya kamu tambah seorang. Okey, kita tengok. Ini masukkan kegelapan kita. Siapa kat sini? Start dengan apa? 25. Lepas tu 33. 46. 50. 44. 36. Okey. Tapi ni saya rasa saya kena tutup share kot dia clear sikit. Sama je. Okey. Boleh? Dah dapat ni, sekarang kita dah boleh buat perancangan kita. Ada tak dia bagi tadi buku pula nak tengok dia punya skala. Skala dia 2 cm 1 pasir mengufuk, 2 cm 10 pasir bercancang. Yang penting ingat Y dulu Y dulu. Pasir bercancang kita 10. Jadi saya akan stop ni, kita akan boleh tengok. Graf. Okey, macam biasa. Semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saja. 8 saja. Okey. Kena buat ujung pun tak apa, tak ada masalah. Kalau nak buat sampai ujung pun tak ada masalah. Boleh walaupun dia 8 saja, ujung boleh. Jadi saya kata di situ. Sekejap saya rasa saya kena adjust ada benda. Kenapa dia tak clear? Kalau saya tutup yang ini. Dia gelap sikit. Lebih kurang ke? Oh, tak boleh. Lebih kurang tak apalah. Okey. Tengok. Okey. Pasti. Ada orang buat jalan kat bawah ni. Kalau kamu boleh dengar bunyi tu. Isi betul. Saya ini parking jauh. Kawasan ofis saya ni orang buat jalan. Masih kepada orang yang buat jalan kan. Sini kita rancang apa dulu? Paksi Y. Dia kata apa? 10. Jadi saya akan masukkan kat sini 10, 20, 30, 40, 50, 60,
Berapa paling besar tadi? 50. 50 cukup lah. 50 paling besar. 50 Sekarang bawah pula. Bawah kita start dengan apa? Titik tengah yang pertama 0.45 ni kita start. Okey, start tengah-tengah. Sini. 0.45 kemudian 1.45 2.45 3.45 4.45 5.45 6.45 7.45 sampai situ je. Okey. Sekarang kita dah boleh plot starting dia, awal dia kosong. Pangkah boleh, bulat pun tak. Okey. 1.45 berapa? Ini saya punya tadi kan. Blok labu je. Okey. Dan saya kena tukar kamera kepada handset lah, insyaAllah minggu depan. Kalau buat graf ni pada kelabu, handset dia clear sikit, cuma dia tarik internet buat. Okey. 25 33 33 35 46 lepas 46 50 lepas 50 44 36 dan terus kosong. Okey, 48 pula saya tulis sini ya. 5. Dan sambung saja, jangan buat kotak pula. Ni polygon kekerapan. Sambung aja. Kalau kamu ada diagram nanti kamu try buat sendiri, kamu akan faham lebih lagi ya. Okey. Okey. Okey, dia punya ni skala ni kita boleh buat mengikut unit dia. Contoh kat sini bilangan pelajar kata ni bilangan pelajar, kat sini jam, tak ada masalah. Kita ikut ini. Kalau terlupa letak tak ada masalah tak. Yang ini yang markah banyak macam ni. Markah penuh ni. Benda dia kita panggil polygon kekerapan. Okey. Soalan ni. Bilangan batang tebu. Okey. Bilangan batang tebu dengan tinggi pokok ini bilangan batang tebu. Bilangan tebu. Yang ini tinggi meter. Letak. Cuba tengok, perhatikan. Mana? Boleh? Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Tengok bahagian seterusnya.
Dia bincangkan benda yang dahsyat. Kalau kau tengok dalam buku teks kamu, dia ada cerita lah pasal apa, jenis apa, kita panggil dia bentuk-bentuk histogram, ada bentuk loceng, kan? Ada bentuk seragam, ada bentuk pencong ke kanan, pencong ke kiri, semua ni. Okay. Soalan exam kamu biasanya yang tadi dia suruh buat dulu. Dia suruh buat dulu, kemudian baru kita bincangkan apa cerita dia. Ini contoh dia. Dekat soalan. Mana soalan kita? 7.1b Tengok. Ini soalan kita kali ni. Bincangkan soalan yang tak. Okay. Dalam soalan latihan 7.1b ini, rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi taburan markah ujian matematik yang diperoleh dua kumpulan Arif dan Bestari. Okay. Kalau kamu tengok cerita dia, tengok graf ni pun kamu tengok. Kamu boleh nampak lah, nampak ni histogram dia cantik. Yang ni tiba-tiba ada seorang tu pencil. Kan? Kenapa dia terputus ni cerita dia kan? Okay. Yang penting yang pertama, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua tersebut. Bentuk yang bentuk ni, yang ni kita tahu. Yang ni bentuk dia, kita tengok bentuk tengok. Bentuk yang pertama dia lebih kurang bentuk ini. Iaitu kita panggil dia bentuk seragam. Kita boleh ambil dia sebagai bentuk seragam. Okey. Seragam. Yang ini macam mana bentuk dia? Kalau kita tengok, kalau kita sambung, walaupun tak ada kat sini, sambung, dia boleh kita katakan pencong ke kiri. Pencong ke kiri. Cuba kamu tengok. Itu bentuk. So, yang ini seragam, lebih kurang seragam. Okay. Yang ini, sebab yang ini ada rendah kat sini, ini pencong ke kiri. Ada tengok, pencongan ni dia maksudnya dia ada tinggi rendah. Belah mana rendah? Yang itu kita ambil nama dia pencong. Kecuali kalau belah kiri dengan belah kanan dia simetri, itu namanya loceng. Iaitu yang standard. Yang standard. Okay? Kalau yang tak standard, dia ada yang tak standard. Standard tepi ni. Ini macam nama ni. Bentuk U, bentuk J. Dia turun, bentuk J. J songsang. Okay? J songsang. By mode ni ada dua mode. By mode ni ada dua mode yang terpisah. Dia tak salah, terpisah. Mode. Dua mode. Dia bentuk by mode. Maksudnya bukit dua puncak. Bukit dua puncak by mode. Bukit yang punya dua puncak. Okay. Tengok balik soalan tadi. Bandingkan serakan markah ujian antara kedua-dua kumpulan tersebut. Serakan markah ujian antara kedua-dua tersebut. Serakan markah dia sama. Dia lebih kurang. Serakan dia kamu tengok lebih kurang. Sebab apa? Yang ini minimum dia kita panggil dia sempadan bawah dia 10.5, last dia 90.5. Sama. Jadi 10.5 pun 90.5. Benda ni kita panggil dia serakan dia lebih kurang sama. Bandingkan, dia sama. Kemudian kumpulan manakah menunjukkan keputusan yang lebih baik? Yang mana lebih baik? Kita mesti ambil yang seragam biasanya. Yang seragam adalah antara yang terbaik. Okey. Boleh? Soalan ni biasanya kalau soalan subjektif jenis macam ni, dia lebih kepada soalan objektif. Dia jarang soalan subjektif. Dia lebih kepada soalan objektif. Okey, ada soalan? Tengok. Sebelum kita pergi bahagian soalan seterusnya.
Boleh? Cuba kamu tengok soalan nombor 2 sekejap. Kan? 2. Ni, tengok. Okey. Soalan kedua ni cerita dia pasal apa? Poligon kekerapan. Raja di bawah menunjukkan hasil kajian lalu lintas kereta di 2 buah lokasi yang berlainan. Setiap lokasi mengambil catatan laju bagi 50 buah kereta. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua lokasi tersebut. Okey. Nah, cuba tengok bentuk taburan. 1. Ni cerita pasal poligon. Okey, tengok taburan. Ada apa jenis? Sama tak cerita dia? Okey, contoh yang tadi formula yang sama. Contoh dia ada pencong ke kanan, pencong ke kiri. Kita tengok bentuk loceng, seragam. Yang ni yang saya tak hafal. Saya pun tak hafal ni benda ni, nama-nama ni. Kan? Cuba tengok. Okey, saya rasa yang warna biru tu ini loceng sebab dia simetri lebih kurang sebab loceng. Yang warna merah ni untuk lokasi A, yang ini pencong ke kanan. Dan pencong ke kanan, yang ini bentuk loceng. Bentuk loceng dan juga pencong ke kanan bentuk dia. Yang ini sebab tu yang favorite dia adalah pencong ke kanan, pencong ke kiri, seragam, loceng. Yang tu paling favorite. Okey. Bandingkan serakan laju kereta bagi kedua-dua lokasi itu. Serakan laju kereta bagi kedua lokasi itu. Kalau kita tengok kat sini, dia punya julat dia. Untuk apa yang A, lokasi A, macam mana dia cerita? Siapa cuba tengok jawapan dia cerita macam mana? Saya rasa dia ambil, kalau saya yang tu A. ambil maksimum kan? Maksudnya dia apa cikgu? Ni yang jawapan B, bandingkan serakan ni. B lebih terserak sebab B lebih besar dia punya graf. Okey, B lebih terserak. Dia kena tengok ni kan? Sekejap. Dia kena tengok minimum dengan maksimum dia, betul? Dia ada bagi sebab tak? Kena bagi sebab tak? Reason dia. Silap je. Jawapan dia A lebih terserak. Sekejap. Lokasi A terserak lebih kecil. So B lah. B sepatutnya berbanding A. Sebab apa dia tak bagi? Oh, sebab dia tak bagi Sebab dia just beritahu terserak lebih kecil je. Yang A tu. Okay. Cuba kamu tengok nombor ni. Kita kena nak kira pun susah juga ni. Putek macam ni. Kamu putek cantik. Kamu kena dapatkan dia punya ni. Minimum dengan maksimum dia. Okay, ini lebih kurang 90.5 ni. Saya rasa 90.5. 90.5. 10 ni 10. Okey, 10, 2, 4, 6, 8,
100. Ini 2, 4, 6, 8, 100. Okey. Dia saya serakan ni, kalau soalan dia bandingkan serakan, dia tengok dia punya minimum maksimum besar kecil. Kan? Lagi besar, lagi tu serak. Lagi besar. Kan? Lagi kecil, dia kurang serak. Kita tengok kat sini. Biasanya saya akan ambil kalau soalan dia bandingkan cerita pasal serakan, lebih kepada kita tengok dia punya data dia untuk minimum dan maksimum ataupun kita panggil julat. Dan julat sama dengan maksimum tolak dengan minimum. Okey, yang mana lagi besar julat dia kita panggil dia lebih terserak. Ini pendapat saya kan, itu senang nak tengok. Okey. Pada pendapat anda, lokasi yang manakah mewakili kawasan lebuh raya dan kawasan perumahan? Ini soalan bonus ni kan. Kita tahu lah, kita tengok laju pun kita tahu. Yang warna biru tu, lokasi B itu adalah lebuh raya. Lokasi B itu adalah lebuh raya. Manakala lokasi A adalah kawasan perumahan. Kan? Okey? Lebih kurang soalan ni. Saya sebenarnya soalan matematik saya paling tak suka je ni. Inilah kita kena mengkaji tentang graf apa semua ni. Kira kita boleh kira, tapi nak kaji, nak buat ayat ni kamu kena tengok jawapan. Saya pun tengah menghafal juga sebenarnya nak buat ayat tanya. Dan BM saya agak kurang sikit berbanding kamu lebih hebat. Okey, itu lebih kurang. Jadi untuk yang pertama tadi yang saya harap untuk hari ni kamu kena tahu buat macam mana nak buat histogram, macam mana nak buat poligon dulu. Macam mana nak buat histogram, macam mana nak buat poligon. Yang kedua, okey. Saya lupa bagi tahu kamu kan, kalau dia bagi dalam kertas graf, contoh bagi kertas graf tadi. Baik, saya kena bagi tahu, saya lupa habis. Okey, macam ni betul? Kamu kena ingat kalau dalam exam, kalau dia bagi kertas graf macam ni, kertas graf kamu ni tak semestinya guna menegak tau. Kertas graf kamu boleh digunakan tidur. Tidur boleh. Lepas tu kalau kamu tengok dia punya data dia, tiba-tiba tu punya kelas banyak, sampai 10 kelas. Jadi kalau kita tengok kertas graf kita 10 tak muat macam ni. Jadi kita kena tidurkan kertas graf kita buat. Itu kalau soalan bagi kertas graf. Kalau soalan bagi ruang, maksudnya dia ngam-ngam. Tak ada masalah. Kan? Problem dia kalau soalan bagi kertas graf, kamu kena pandai bajet. Bajet dulu. Sama ada nak gunakan terbaik dia tidur ataupun menegak. Okey, dan selalunya biasanya kertas graf kita akan guna menegak. Selalunya tapi tak semestinya mesti menegak. Kalau dia tak cukup, kita boleh tidurkan. Jadi kalau kamu nampak graf tidur ni, dia kalau bawah kelas dia banyak, tapi dia punya maksimum dia sikit. Kat sini. Dia pakai paksi Y dia sikit je, mungkin dalam 5 data macam tu. Kan? 5 selang aja. Dia akan pakai macam tu. Dia jadi tegak, cetek-cetek. Okey? Dan kalau tegak tu, kita boleh buat selang kelas dia punya skala dia dengan lebih cantik berbanding dengan tegak. Tidur lebih cantik lah kalau ni kita bagi nak cantik. Nombor dia tersusun dengan lebih cantik. Okey, boleh tengok sekejap. Nanti sekejap lagi saya akan post satu contoh soalan untuk kamu, soalan SPM untuk format kamu untuk kamu cuba. Dan juga jawapan sekali boleh tengok. Okey. Ada soalan? Soal ini? Tak ada. Kan? Saya rasa untuk minggu depan saya kena pakai handphone lah. Saya tak boleh pakai kamera. Ini sebab dia tak berapa clear. Handphone clear sikit. Okey. Jadi saya minta maaf kalau kualiti agak kurang sikit hari ni. Saya tengok macam mana saya on iPad saya berperasan. Sebab kalau tengok kat laptop saya memang clear. Laptop clear saja. Kan? Okey. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Kalau ada soalan, kamu boleh terus tanya saya untuk topik ini. Okey. Jadi setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
Terima kasih.